Halo dan salam sejahtera semua, nama saya Manisha Payat James. Saya merupakan ketua kumpulan G3 Donut dan kami ingin membentangkan bisnis e-portfolio dan kami dari section 102. Hai, nama saya Felicia Hong Li Jun. Nombor metri saya adalah BG24110178. Hari ini, saya akan menerangkan tentang syarikat kami. Nama syarikat kami ialah G3 Donut. G3 Donut ialah perniagaan makanan dan minuman yang ditumpukan oleh 6 pelajar khusus asas pembudayaan keusahawanan menawarkan donat susu gebu dalam 5 perisa menarik serta minuman cola float. Perniagaan ini dijalankan secara fizikal semasa APK Open Day di UMS Kehl dan juga atas talian melalui tempahan Google Form. Tujuan utama menumpukan G3 Donut adalah untuk memberi peluang pelajar menerokai bidang keusahawanan serta memenuhi keperluan khusus. Di samping mempelajari pengurusan perniagaan, memupuk kerjasama kumpulan dan mengaplikasikan teknik promosi yang berkesan. Seterusnya, saya akan memperkenalkan produk utama dalam syarikat kami serta ahli kumpulan kami. Produk utama kami adalah donat susu gebu dalam 5 perisa menarik, yaitu susu, matcha green tea, sweet potato, sakura, dan coklat. Selain itu, kami juga menjual cola float yang menambahkan ais krim perisa vanila. Yang di sebelah kanan adalah ahli kumpulan kami. Yang pertama adalah Manisha Payat James sebagai ketua kumpulan kami. Kedua adalah Wong Kai Zi sebagai timbalan ketua kumpulan dan seterusnya adalah Nur Rashida sebagai setiausaha, Ainu dan Nur Alia sebagai pemasaran. Akhir sekali ialah Felicia Hong Li Jun yaitu saya sebagai bendahari dalam kumpulan ini. Pencapaian grup kami ialah kami dapat sambutan yang hebat dari para pelanggan dan live TikTok kami berjaya mendapat 1K tontonan. Hai, saya Aina Bakis binti Zaini. Nombor metrik BG24160642. Saya akan membentangkan dengan tajuk saluran. Ada 4 saluran iaitu saluran agihan, bidang komunikasi, jualan langsung dan pesanan. Saluran agihan adalah proses pengedaran barang atau perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna akhir melalui pelbagai pengantaraan seperti pemborong, peruncit atau platform digital. Yang kedua adalah bidang komunikasi. Saluran boleh merujuk kepada medium penyampaian maklumat seperti televisyen, radio atau media sosial seperti yang kami gunakan Instagram, TikTok dan WhatsApp. Yang ketiga adalah jualan langsung, iaitu saluran utama di mana pelanggan boleh melihat, memilih dan membeli donat susu secara terus. Yang terakhir adalah pesanan, kerana pengguna aplikasi menjadikan salah satu saluran yang berpotensi bagi pelanggan membuat pesanan lebih awal dan tanpa perlu keluar. Seterusnya, ini adalah contoh saluran yang kami buat, iaitu ada 3 saluran seperti saluran pemasaran iaitu Instagram, WhatsApp dan TikTok sebagai saluran utama kami untuk mengetengahkan produk kami di khalayak ramai. Kami juga menggunakan penerimaan tempahan melalui WhatsApp dan juga Google Form. Kami juga membuat aktiviti pemasaran seperti melakukan promosi istimewa pada hari terakhir penjualan dari G3 Donuts, iaitu cola float hanya RM2.99. Salam sejahtera semua, nama saya Wong Kai Zhe. Saya akan menerangkan tentang prestasi jualan bulanan dan tahunan G3 Donut kami. Berdasarkan paparan, jumlah jualan bulanan dan tahunan kami adalah sebanyak 1,187, manakala perbelanjaan adalah sebanyak RM404.23. Maka keuntungan bersih yang diperoleh adalah sebanyak RM382.77. Catatan menunjukkan nisbah antara jualan dan perbelanjaan, di mana jualan mengatasi kos dengan margin yang sihat. Ini menunjukkan bahawa perniagaan kami adalah menguntungkan sama ada secara atas talian atau luar talian. Seterusnya, saya akan terangkan penata pendapatan G3 Donut kami bagi tahun berakhir 2025. Pendapatan kami direkodkan berdasar tarikh jualan iaitu pada 9, 10 dan 11 Mei 2025.
Pada 9 Mei, jualan donat sebanyak 64 unit dan cola flow sebanyak 11 unit memberi hasil RM236. Pada 10 Mei pula, 116 unit donat dan 14 unit cola flow dijual secara hasil RM404. Manakala, pada 11 Mei, kami berjaya menjual 153 unit donat dan 16 unit cola flow dengan jumlah RM547. Secara keseluruhan, jumlah pendapatan kasar bagi 3 hari tersebut adalah sebanyak RM1,187. Bagi slide ini, saya bentangkan penata kewangan perniagaan kami. Jumlah keseluruhan jualan iaitu RM1,187 seperti yang dilapor dalam penata pendapatan tadi. Kos jualan iaitu bahan mentah berjumlah RM762.73. Perbelanjaan lain terlibat iaitu sewa tapak iaitu sebanyak RM40. Setelah ditolak kos dan perbelanjaan, keuntungan bersih yang kami peroleh adalah sebanyak RM384.27. Ini menunjukkan keupayaan perniagaan kami untuk menjana keuntungan walaupun beroperasi dalam masa yang singkat. Bagi pelanggan agensi G3 Donat merangkumi beberapa langkah penting bagi menangani risiko utama yang dihadapi sepanjang operasi. Pertama, bagi mengatasi masalah donat yang tidak tahan lama dan menjadi keras, kami menghadkan kuantiti jualan harian dan mengutamakan sistem per order agar donat sentiasa segar. Seterusnya, untuk menghadapi persaingan daripada penjual lain, kami menunjukkan keunikan produk seperti perisa sakura dan ubi keledek serta menggunakan pembungkusan menarik bagi menarik perhatian pelanggan. Risiko kekurangan stok juga ditangani dengan pemeriksaan stok awal, bekerjasama dengan lebih daripada satu pembekal dan menyediakan stok simpanan. Akhir sekali, bagi mengelakkan masalah penghantaran COD seperti lewat atau lokasi salah, kami menggunakan Google Form dengan maklumat lengkap pelanggan dan melantik 2 ahli kumpulan khusus untuk urusan penghantaran. Pelan ini membantu memastikan kelancaran jualan serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Bagi masalah dan penyelesaian dalam perniagaan kami, terdapat 3 masalah utama yang kami hadapi semasa berniaga. Masalah pertama ialah kualiti donat tidak tahan lama, menyebabkan donat menjadi keras dan hilang kelembutan selepas disimpan terlalu lama. Hal ini menyebabkan pelanggan kurang berpuas hati dengan donat kami. Untuk mengatasi masalah ini, kami telah bersepakat untuk menjual donat dalam kuantiti yang kecil untuk mengelakkan penyimpanan donat terlalu lama dan fokus kepada kualiti rasa. Pada hari pertama jualan, donat kurang mendapat sambutan dan tidak habis dijual. Ini menyebabkan berlakunya kerugian kecil kepada perniagaan kami. Bagi menyelesaikan masalah tersebut, kami telah menjual produk sampingan seperti candy sausage dan juga potato mishak serta menjalankan promosi yang lebih giat untuk menarik perhatian pelanggan. Bagi masalah yang terakhir, kami menghadapi persaingan dari peniaga lain, iaitu banyak pilihan makanan manis di lokasi yang sama dijual yang bertempat di Dewan Utama UMSKAL, menyebabkan kami sebagai peniaga baharu menghadapi cabaran untuk menarik perhatian pelanggan. Bagi menyelesaikan masalah ini, kami telah menampilkan keunikan donat pelbagai perisa seperti matcha, sakura, coklat, susu dan juga sweet potato untuk menarik perhatian pelanggan. Tambahan lagi, kami juga menggunakan pembungkusan yang kemas dan menarik agar pelanggan lebih tertarik dengan perniagaan donat kami. Assalamualaikum, saya Nuralia binti Jamrin akan membentangkan slide cadangan untuk meningkatkan lagi pendapatan jualan donat kami serta menarik lebih ramai pelanggan. Yang pertama ialah menambah baik strategi promosi, yaitu dengan menggunakan media sosial kami dengan baik dan memberikan promosi diskaun. Yang kedua ialah memberi donat percuma kepada orang luar untuk merasai kualiti donat dan kemungkinan mereka akan membeli pada masa akan datang. Yang ketiga ialah refleksi jualan. Contohnya menjual ketika ada event kampus seperti food festival dan EPKD. Terakhir ialah memperbagaikan lagi produk seperti menjual makanan dan minuman yang lain untuk meningkatkan keuntungan kami. Sebagai kesimpulan, melalui aktiviti jualan donat ini, saya dan ahli kumpulan saya dapat merasai pengalaman sebenar berniaga
merancang produk, modal, serta keuntungan kami. Kemudian kami dapat meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah. Contohnya ketika kami menghadapi masalah kerugian dan jualan donat yang sedikit pada hari pertama. Kemudian secara tiba-tiba pada hari kedua dan ketiga kami mendapat permintaan yang banyak daripada pelanggan. Kami dapat beradaptasi dengan masalah tersebut dan menyelesaikannya dengan baik. Seterusnya ialah kami dapat mengasah kreativiti dan inovasi. Kami membuat desain donat yang kreatif serta video yang menarik. Terakhir ialah kami dapat membentuk kerjasama kumpulan. Masing-masing mempunyai tugasnya yang menguatkan lagi kerjasama kami dalam meningkatkan keuntungan.